Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri. Saya adalah seorang Islamic Life Planner atau dalam bahasa Melayunya perancang harta Islam. So dalam What If Part 3 series ni, saya nak explain sikit tentang merancang harta secara menyeluruh. Okey. Sebab kat sana, di luar sana tak ramai yang merancang harta. Banyakkan kita ada ejen takaful. So takaful ni dia bukan harta kita. Sebab kita carum, betul, bersama-sama dengan orang lain, sama-sama carum as a protection. So walaupun dia boleh jadi legacy, tapi dia belum milik kita, bukan something yang kita usahakan. Something yang kita carum bersama-sama dengan pemilik lain sebagai jaminan untuk membantu sekiranya berlaku kematian, membantu sekiranya berlaku TPD, bantu sekiranya berlaku sakit kritikal, membantu sekiranya berlaku sakit, itu medical card kan. Itu dia punya ni. Tapi kalau kata tak berlaku apa-apa, dia bukan jadi harta kita. Dia harta yang tak boleh disentuh, melainkan ada sebab-sebab musabab. So kita nak cerita tentang perancang harta secara menyeluruh ni, kita nak tengok bukan dari segi financial tools, apakah tools yang digunakan. Kita nak tengok apa sebab, apa elemen yang penting yang kita nak buat untuk merancang harta. So kita kena tengok. Sebab tu saya panggil dia what if. Okay. What yang pertama. What ni apa? W ni apa? Satu, kita tengok pada waris. H yang kedua kita tengok pada hutang. A yang pertama kita tengok aset. Dan T kita tengok pada tabung. Okay. Waris ni boleh jadi waris faraid. Itu waris utama. Boleh jadi juga lain-lain seperti anak angkat, kan? Secondary lah. So pada siapa kita nak wariskan harta kita? Sama juga kita kena kenal pasti siapa waris kita. Tak kira lah waris faraid dan juga waris anak angkat. So hutang ni kita tahu kita buat hutang, tapi dia adalah tanggungjawab diri sendiri. Diri sendiri tu yang kena bayar. Sebab hutang tak boleh diwariskan. Tapi kita boleh lantik pemegang amanah, kita boleh pesan pada wasi, minta tolong selesaikan hutang. So aset kita bahagi pada dua lah. Kita tahu aset ada dua, aset kalih dan aset tak kalih. Aset tak boleh kalih. Aset tak boleh kalih ni mudah saja, rumah dengan tanah saja. Rumah dan tanah. Dan aset kalih ni biasanya kereta, semua aset-aset saham, emas, akaun bank, ya apa sajalah yang milik kita yang boleh kan atas nama kita selain daripada rumah dan tanah, itu dipanggil aset kalih. Dan tabung. Tabung ni penting. Satu, kita nak guna duit untuk pentadbiran pusaka. Kan, pentadbiran pusaka. Sebab nak pergi orang kata nak lantik wasi, nak uruskan semua ni, wasi perlukan duit. Kan, dia perlukan duit nak pergi pejabat tanah, kan, nak keluarkan geran baru, semua tu perlu duit. Kan, kedua, bayar hutang lah, kan, tabung. Kan, bila kita ada tabung, kita boleh bayar hutang. Hutang ni perlu dibayar oleh diri sendiri. So, kita boleh sediakan tabung. Tabung ni sama ada melalui KWSP. Kan, kita nak sediakan melalui tabung haji. Kita nak buat melalui ASB, unit trust, apa saja you masuk dalam fixed deposit. Boleh. Ataupun you sediakan melalui takaful lah. Takaful tu bukan harta kita kecuali kalau kita meninggal. Kecuali kalau kita kena TBD, kecuali kalau kita kena critical illness, dia akan jadi orang kata bank in masuk dekat wasi, atau bank in masuk dekat owner tu sendiri. So takaful ni dia untuk kematian di luar jangkaan lah, kan. Tapi kalau kita hidup sampai umur 60-70, takaful polisi matang, tak dapat apalah. Kalau yang ada cash value tu dapatlah cash value, kan. So kena ingat, tak semestinya tabung tu melalui takaful. Tapi kalau kata nak mudah, buat takaful lah, supaya dia kita tak jangka hidup ni boleh jadi pendek, boleh jadi panjang, kan. So dengan adanya what ni, kita dah boleh buat kita punya perancangan secara menyeluruh. So bila kita nak bagi pada waris ni, kita tahu, kan, harta pusaka ni dia boleh ditadbir melalui wasiat. So kita nak lantik wasi. So kalau kata kita nak bagi pada anak angkat, boleh melalui wasiat, atau you boleh buat hibah. Macam kita kata
wasi ni dia akan pegang semua harta pusaka. Tak kira lah aset kalih dan tak kalih, aset pusaka. Dan jadi dalam ni kalau bila kita buat hibah, dia boleh tolong keluarkan harta tu. So asalihin trustee memang wasi yang terbaik lah. Kan biasanya kita minta kalau you nak buat hibah, you akan minta buat wasiat untuk lantik asalihin trustee. So asalihin trustee dia tengok, oh harta ni buat hibah, dia akan asingkan. So tapi dalam setengah-setengah keadaan mungkin ada yang dah terbuat dokumen hibah dengan lawyer, terbuat dengan dokumen hibah dengan tempat lain. So boleh juga, still boleh juga lantik asalihin trustee, just mention dalam wasiat bahawa harta ni dia dah buat dokumentation hibah. So tapi disebabkan dokumen hibah ni perlu disahkan di mahkamah, so kita akan tanya pada waris lah, kan. Waris tu untuk dia orang bawa aset tu ke mahkamah syariah. Sebab hibah ni dia perlu disahkan. Tapi kalau buat dengan asalihin, kita tak perlu ke mahkamah syariah dah. Asalihin sendiri yang akan orang kata buat dokumen asing, dokumen hibah yang ada power of attorney ataupun kita panggil surat kuasa wakil, tak perlu dah disahkan oleh mahkamah syariah, terus dia jalan. Wasi tak perlu minta konsen daripada orang kata waris untuk minta kebenaran nak pergi mahkamah ke, sebab kita dah lantik siap-siap. So hutang ni macam saya kata, pastikan kita ada tabung. Kalau you rasa you tak mampu ambil takaful atau you kedekut nak ambil takaful, you pilihlah mana-mana tabung yang you ada. So KWSP pun you boleh guna dengan syarat bila you tulis wasiat, you letak KWSP dalam tu, penama dalam KWSP you kena batalkan lah, kan. Bila you batalkan penama ke dalam KWSP, automatik wasi iaitu asalihin trustee yang dilantik dia boleh pegang. So you boleh bagi arahan pada orang kata wasi untuk guna dana ataupun simpanan dalam KWSP, simpanan dalam tabung haji, simpanan dalam ASB untuk bayar hutang, kos pentadbiran pusaka. Jadi yang lain-lain tu akan diuruskan oleh wasi lah. Wasi yang akan turun milikkan aset kalih dan aset tak kalih. Benda ni macam kita kata kereta tak boleh lah bahagi sama rata. Kalau kita buat arahan sama rata, kena jual lah kereta tu, sebab dalam satu geran hanya satu nama. Sama juga dengan account. Tapi kelebihan lantik asalihin, once kita dah dapat probate, kan, kita akan buka satu account khas untuk si mati. So kalau kata kita ada 500 wasiat, so ada 500 akaun pusaka lah yang kita buka atas nama si mati untuk kita pindahkan orang kata baki dalam akaun, baki dalam tabung haji. So masuk dalam orang kata dalam akaun tu sebelum kita buat orang kata pindah milik kepada waris. Lepas kita pindah milik pada waris, baru kita tutup akaun tu. So bagi ASB, unit trust, atau ada saham atau emas, kan, kita akan tanya pada waris, dia orang nak benda ni tukar milik nama. So dia tak nak jual ke? Sebab kadang-kadang unit trust ni mungkin masa berlaku kematian tu harga dia jatuh. So kalau jual dapat less. So kita akan tanyalah, kan, mungkin tukar pemilikan unit trust tu kepada nama dia. So once dia dah tinggi, dia boleh jual, ataupun dia nak tunggu, ataupun dia tak kisah, kata jual je, betul bahagi terpulang. So kita boleh discuss dengan waris keadaan dia, sebab harga semasa tak sama. Begitu juga dengan harga emas, harga semasa tak sama. Jadi kita akan tanya dulu. Itu tanggungjawab wasi tu berat, dan sebab tu saya pilih asalihin trustee, sebab dia adalah wasi yang beramanah dan bertanggungjawab. Kita nak pastikan benda ni berjalan. Sebab tu kita buat perancangan harta secara menyeluruh. Takaful ni satu pilihan sebenarnya. Ramai ejen takaful kata takaful ni wajib. Kalau tak ambil macam ni, tapi terpulang lah, kan. Sebenarnya buat wasiat pun, kalau kata you ada simpanan yang cukup untuk uruskan hutang, cukup untuk uruskan pentadbiran pusaka, tak perlu pun takaful, kan. Sebab apa? Sebab kita dah latih wasi ni yang akan uruskan. Cuma bila kata ada hutang yang besar, better you ambil takaful lah, kan. Tapi kebanyakan hutang-hutang sekarang financing dia dah ada dilindungi oleh MRTT atau Mortgage Reduced Term Takaful. So itu pun satu kelebihan lah, kan. Jadi mungkin takaful pun orang kata satu kos juga.
kan. Tapi kalau ambil, alhamdulillah lebih bagus sebab bukan setakat kematian je, sebab dia ada lagi TPD, ada perlindungan sakit kritikal, ada perlindungan perubatan. So you boleh pilih yang sesuai dengan bajet, sesuai dengan coverage kan, sebab dia punya orang kata sumbangan dia tu berbeza-beza lah mengikut produk, mengikut company kan. Yang penting orang kata kita nak pastikan buat perancangan ni supaya dia boleh jalan. Perancangan harta secara menyeluruh. Okey. Inilah apa maksud what tu. Next kita akan masuk if. Kan, kenapa ada what if? Sebab yang ni, what ni lebih kepada sekiranya berlaku kematian. Kan, harta-harta kita kepada siapa nak diwariskan. Jenis-jenis aset, jenis-jenis tabung yang perlu kita sediakan. Tapi if tu pula kita lebih kepada investment, time financing. Kan, kenapa investment dan time financing? Yang tu kita nak bina harta semasa hidup. Yang ni kita nak orang kata rancang harta selepas berlaku kematian. What ni kita rancang harta selepas berlaku kematian. If tu investment financing tu kita nak rancang harta, nak bina aset semasa kita masih hidup. Apa fungsi investment, apa fungsi financing yang kita boleh ambil untuk bantu orang kata expedite atau mempercepatkan proses kumpul harta ni. Okey, itulah sebab kita perlukan seorang yang boleh merancang harta secara menyeluruh. Kalau kata kita rancang hanya pakai takaful, memang tak jalan lah. Sebab takaful tu dia little bit portion saja, dia hanya bagi duit tunai, tapi dia tak ada merancang benda-benda lain, dia tak boleh dirancang. Sebab kebanyakan ejen dia hanya jual hibah, sebab hibah tu hadiah, dah bagi hadiah dekat isteri, habis benda lain macam mana nak jalan. So kena rancang secara menyeluruh, kena fikir siapa waris, bagaimana dengan hutang, bagaimana aset ni nak pindah milik kan. Jadi benda-benda tu semua perlukan seorang yang pandai lah dari segi hukum syariah, dari segi undang-undang. Bila kita buat tu dua-dua dia boleh cover. Kita tak nak orang kata disebabkan masalah kita kata syariah yang ni faraid, jadi ada hak dia. Tak nak lah macam tu, sebab macam contoh kita bagi isteri mu'alaf, dia bukan Melayu tapi tanah rizab Melayu, sepatutnya nama dia masuk dalam tu bahagian faraid, tapi kalau ikut undang-undang dia tak boleh pegang tu. Orang akan bergaduh, dia kata ini hukum Tuhan, undang-undang tak adil. So kita carilah jalan tengah macam mana nak selesaikan kan. Sebab anak-anak dia boleh masuk nama dalam tu. So kita lantiklah anak-anak tu jadi pemegang amanah. Selagi ibu dia hidup, anak-anak ni benarkanlah ibu tu duduk sebagai pemegang amanah untuk ibu. Kan senang. So walaupun nama ibu tak masuk dalam geran tanah, tapi kita dah lantik anak tu sebagai pemegang amanah untuk harta ibu. Okey. Ini pentingnya kita rancang dengan orang yang ada pengetahuan dari segi undang-undang dan juga dari segi syariah. Kita kalau kata kita nak lawan juga, kalah lah kita, sebab ni negara kita ada undang-undang. InsyaAllah. So bila kita rancang secara lengkap, tak ada masalah di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.